Oke, kita sambung dengan BMUPSR lagi. Oke, saya dah mulakan tuition melalui WhatsApp ni dan saya periksa beratus-ratus karangan. Setiap hari saya terima karangan dari pelajar seluruh Malaysia, macam-macam gaya bahasa, macam-macam kesalahan. Banyak juga yang saya belajar daripada pelajar-pelajar yang masih membuat pelbagai kesalahan. Ada seorang pelajar pagi tadi dia hantar karangan. Karangan ni mudah saja saya bagi karangan, aktiviti-aktiviti berfaedah pada masa lapang. Dia sebagai pelajar UPSR, kamu patut tulis 6 perenggan ataupun 5 perenggan, 3 perenggan isi atau 4 perenggan isi. Dia tulis 3 perenggan yang pertama, 1, 2, 3, semuanya nampak macam pengenalan. Semua general, dia belum masuk lagi kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Aktiviti. Kalau kehendak soalan aktiviti, perenggan isi 1, aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3, aktiviti 4. Minimum ada 4 aktiviti dan huraikan apa kebaikan aktiviti itu. Tapi dia buat general macam pengenalan, dia buat 3 perenggan. Ini masih satu kelemahan dalam kalangan pelajar, jadi kita cuba atasi. Kalau soalan keluar UPSR BM, karangan bahagian C kamu, aktiviti berfaedah pada masa lapang. Memang kita satu kena ada pengenalan, lepas tu 4 perenggan isi, lepas tu kena ada satu penutup kan. Jadi kita lihat pengenalan dulu. Macam mana nak tulis pengenalan untuk karangan ini? Aktiviti berfaedah pada masa lapang. Okey, ada banyak aktiviti. Kamu boleh tulis tentang satu, mengulang kaji pelajaran pada masa lapang, bersenam pada masa lapang, membantu meringankan beban ibu bapa, boleh. Mengamalkan hobi kamu ataupun menziarahi jiran ataupun buat kerja-kerja amal macam gotong royong, membantu kawan dan sebagainya. Macam-macam kita boleh buat pada masa lapang. Jadi bagaimana nak tulis pengenalan? Dalam pengenalan ini, pengenalan we are going to say something general, always something general about the topic, then only we enter the kehendak soalan. Okey, macam mana nak tulis? Okey, saya bagi satu contoh. Tuliskan, semua salin soalan, lepas tu salin pengenalan saya. Ini contoh saya. Pengenalan. Okey, macam mana kita nak mula? Okey, saya nak mulakan dengan setiap manusia. Kamu tahu setiap manusia ada masa lapang kan? Jadi saya guna perkataan yang tinggi sikit. Saya guna setiap insan, sure, 100%, pasti mempunyai masa lapang. Okay, what is the 3 magical words yang memanjangkan ayat kita? Biasanya kita guna apa? Dalam kehidupan seharian. 3 perkataan ni kamu boleh ingat, kamu boleh guna dalam pelbagai ayat lain. Dalam kehidupan seharian, dalam kalangan masyarakat, bagi seseorang pelajar, untuk seseorang individu, macam-macam kamu boleh tulis. Okey? Jadi setiap insan pasti mempunyai masa lapang dalam kehidupan seharian. Okey. Pelbagai aktiviti. Saya juga tengok ada pelajar tulis pelbagai aktiviti salah. Sudah ada pelbagai, jadi di sini tidak boleh kita gandakan. Jadi pelbagai aktiviti, tulis pelbagai aktiviti yang berfaedah. Dapat dijalankan ataupun dapat dibuat ketika semasa ataupun ketika masa lapang. Full stop. At least 2 sentences. 2 is good lah, good enough. Setengah student dia boleh tulis 3. Nak tulis 3, boleh senaraikan apa aktiviti kamu. Antara aktiviti yang dapat dibuat diletak di sini ataupun masuk dalam perenggan isi. Perenggan isi baru kamu mula dengan antara aktiviti yang dapat dijalankan ketika masa lapang ialah, contohnya nombor 1 tadi saya kata mengulang kaji pelajaran. Habis sebut mengulang kaji pelajaran, what is the next thing? Why mengulang kaji pelajaran is good? Okey. Amalan mengulang kaji pelajaran ini dapat meningkatkan penguasaan kita dalam sesuatu mata pelajaran bagi menghadapi peperiksaan. Simple. Okay? So, tengok.
Banyak juga parents katanya saya, peringkat 1 memang kamu mula di sini. Ini margin kita kan, memang di sini ikut buku teks lah. Buku teks, tengok karangan dalam buku teks, peringkat 1 dia mulakan di sini. Okey, tak perlu injak ke depan. Okey, setiap insan pasti mempunyai masa lapang dalam kehidupan seharian. Pelbagai, ingat, pelbagai, lepas pelbagai tak boleh aktiviti-aktiviti. Okey, pelbagai aktiviti yang berfaedah dapat dibuat ketika masa lapang. Cukup ini sahaja yang kita mahu sebagai pengenalan. Nothing much. That's all you need to write. Okay? Very simple kan? Okay, ini salin. Lepas tu saya nak bagi, kerana banyak sangat masalah pengenalan ni, saya nak bagi satu teknik. Okay, ini kamu boleh pause dan salin. Okay. Saya nak bagi untuk karangan yang sama. Apakah cara lain kita boleh tulis? Apa cara lain kita boleh tulis pengenalan untuk karangan-karangan yang biasanya berkaitan dengan fakta ini? Okay, apa cara lain yang dapat kita gunakan? Okay, saya bagi satu cadangan kepada kamu. Mulakan dengan S. S for Sugus. Okay, gunalah semua perkataan yang bermula dengan S saja. Boleh guna, boleh sesuai. Saya dah nampak sesuai untuk pelbagai karangan. Okay, tuliskan. 1. Saya boleh mulakan karangan macam tadi saya bagi kan. Macam tadi saya bagi setiap individu, setiap pelajar, setiap insan. Apa jual setiap. Okay, kalau karangan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan di jalan raya, setiap pengguna jalan raya harus berhati-hati di jalan raya. See, I don't want you to go to exam hall or while writing karangan thinking for too long, don't know how to start. Just remember S. Anything that start with huruf S. S means Sugus. Okay, tuliskan 1. Nombor 2, kamu boleh tulis saban hari. Saban hari berjuta-juta pelajar pergi ke sekolah untuk menimba ilmu. Saban hari maknanya setiap hari. Saban hari samalah dengan setiap hari. Nak guna saban tahun pun boleh. Saban tahun peperiksaan awam diadakan untuk para pelajar. Peperiksaan awam tahu kan? Public exam macam UPSR, PT3, SPM. Tapi tahun ini sudah ditunda. UPSR 2020 sudah ditunda, jadi sudah ditunda, dibatalkan. Dibatalkan. SPM ditunda. UPSR dan PT3 dibatalkan. So kalau tak ada exam, nak study ke tak perlu study? What do you think? What do you think we should be doing? Study or don't study? It's a choice. This is where you exercise your choice. You nak belajar boleh, you tak nak belajar boleh. Tapi kena faham. Di sini kena faham kalau belajar dia ada kesannya. Ada kesannya. Biasanya kesannya positif lah. Kalau tak belajar ada kesannya. Biasanya kesannya negatif. Jadi the choice is yours, pilihan dalam tangan anda lah. Okay? Ini nasihat saya untuk semua pelajar seluruh Malaysia, pelajar, murid-murid, ibu bapa, guru. Ini nasihat saya. The choice is ours. The choice is always ours. What you want to do with your time, MCO, PKP ni, apa kamu nak buat, the choice is in your hand. Tapi setiap choice ada implikasinya, ada kesannya. So kalau study, it will be easier. It will be very much easier. Your life will be much easier. If you don't study, you will struggle. So jangan bawa masalah, study lah. Okay, study. Teruskan, teruskan belajar. Jangan abaikan pelajaran. Itu tak bagus. Okay, apa lagi yang kita boleh sambung? Apa cerita saya tadi? Saya nak bagi apa tadi? Pengenalan. Pengenalan untuk pelbagai karangan. Saya boleh kata, boleh mula dengan apa? Setiap individu, setiap pelajar. Huruf apa dia start? S. Nombor 2, saban hari, every day. Setiap hari. Saban tahun, saban bulan, saban minggu, no problem. Satu lagi yang bermula dengan S saya nak bagikan, tuliskan. Satu lagi ialah sempena. Ini malah ada dalam soalan sendiri. Sempena apa? Cuti. Sempena cuti sekolah yang lalu. Kami sekeluarga. Okay, what do you did? You boleh tuliskan sempena. Okay, siapa nak tambah lagi? Apa lagi yang bermula dengan S? Selain kamu boleh terus mulakan dengan seseorang. Seseorang pelajar. Seseorang pelajar. Okey, ada lagi? Ada lagi nak tambah? Yang kita boleh guna untuk generally kebanyakan karangan fakta. Itu maksud saya.
Okey, jangan buang masa fikirkan ayat pertama ni. Okey. Setiap saban sempena seseorang okey, kamu boleh mula dengan satu. Just start with one. Satu perkara. Satu perkara yang membimbangkan ibu bapa ialah masalah disiplin dalam kalangan anak-anak. Straight to satu perkara. Jangan tulis salah satu. Salah satu maknanya one wrong. You got one wrong. Bukan salah satu. Satu perkara. Terus pada karangan satu perkara. Jadi ini tujuan saya dalam video ini ialah untuk membantu kamu melihat bagaimana cara nak buat pengenalan. Okey, siapa berminat dengan tuition saya melalui WhatsApp, terus hubungi Cikgu Sugus 019-6626-057. Kita buat segala-galanya melalui WhatsApp. Okey, saya hantar file PDF melalui WhatsApp, saya hantar video melalui WhatsApp, kamu tonton video, buat karangan, hantar melalui WhatsApp juga. Ambil gambar elok-elok, hantar. Okey, ini cara kita belajar. Saya seronok periksa karangan, ulasan, ayat para pelajar. Ada yang sangat lemah, kita mula dari yang lemah lah. Kita mulakan daripada ayat dulu. Okey, bagi yang lemah. Okey. Jadi teruskan belajar. I told you just now, the choice is yours. Thank you.